Sebab tu ni bukan poin penting bagi saya. Tetapi malam ni saya nak mengajak tuan-tuan dengan satu ayat yang ringkas, satu ayat yang pendek, iaitu ayat yang ke-13 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-Kahfi ayat yang ke-13. Kenapa saya baca ayat yang ringkas? Saya baca ayat yang pendek ini kerana ruang lingkup wilayah yang ada pada kita hari ini kena memperbanyakkan memikirkan soal kepercayaan. Kena banyak fikir perkara yang berkaitan dengan akidah. Kena banyak fikir perkara yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bimbang. Soal akidah adalah soal number one. Soal keimanan nombor satu, dan soal kepercayaan adalah yang paling tinggi dan utama. Kenapa saya katakan penting? Kerana kita tidak mahu bertemu dengan Allah di mahsyar kelak. Kita membawa iman yang tidak sempurna. Kita membawa iman yang terguris. Kita membawa iman yang terluka. Kita membawa iman yang retak dan berpecah belah. Tetapi kita mahukan iman yang sejati, iman yang benar. Kalau tuan-tuan perhatikan pada ayat ini, yang begitu biasa dan sinonim selalu dibaca di waktu yang disunnahkan di dalam hadis baginda setiap hari Jumaat. Sebelum ayat 13 ni, ada 3 ayat di depannya, 10, 11, 12. Apa ayat 10? Iz awal fityatu ilal kahfi. Dan ingatlah peristiwa ketika mana para pemuda yang beriman kepada Allah menuju ke sebuah gua. Dan bila mereka berada di dalam gua tersebut, mereka mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, Engkau berikanlah, kurniakanlah, anugerahkanlah rahmat dari sisi khazanahmu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan berilah kemudahan kepada kami serta pimpinan di dalam urusan agama kami. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami pukul, kami tutup, atau dengan bahasa yang lebih sempurna, kami tidurkan ala azanihim, akan telinga-telinga mereka. Kami tutup telinga mereka sewaktu keberadaan mereka di dalam gua. Sinina adada, untuk beberapa tahun ataupun tempoh lamanya. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, sedarkan mereka kembali daripada tidur mereka. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa, untuk kami mengetahui dan menguji siapakah di antara dua golongan berpecah setelah mereka bangun. Ahsa, yang lebih tepat kiraannya, lima labisu amada, tentang berapa lamakah mereka telah ditidurkan oleh Allah di dalam gua tersebut. Ini adalah 3 ayat yang cukup penting, yang mana Allah menceritakan tentang pemuda-pemuda beriman yang sinonim disebut dengan pemuda Ashabul Kahfi. Mereka adalah golongan pemuda yang beriman yang cuba isolate
mengasingkan diri mereka, menjauhkan diri mereka daripada budaya penyembahan berhala, daripada budaya taghut yang menggelombang dan berleluasa pada zaman tersebut. Tapi dengan iman yang mereka punyai, tekad, azam, kekuatan dan keyakinan, mereka sanggup tinggalkan kaum mereka semata-mata nak menyelamatkan iman mereka. Lalu mereka menuju mencari tempat persembunyian. Dan Allah memberi hidayah dan petunjuk, menakdirkan mereka menuju ke kawasan pergunungan, yang mana di kawasan tersebut adanya sebuah gua. Dan mereka telah menjadikan gua tersebut sebagai tempat peristirahatan sementara, sekaligus tempat persembunyian mereka daripada kejaran tentera-tentera kerajaan Romawi pada ketika itu. Tuan-tuan boleh bayangkan, sebagai seorang yang wanted, yang dikehendaki, yang dikejar, ada macam-macam perasaan yang timbul. Perasaan cemasnya, takutnya, gelisahnya, rasa kena tangkapnya, rasa nak kena penjaranya, rasa nak kena ikatnya, rasa nak kena hukumnya, bercampur bau di dalam minda dan fikiran mereka. Lalu di sinilah dasar dan basic keimanan yang ada dalam keadaan manapun kita sebagai hamba Allah. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita berdoa memohon pengaduan kepadanya. Lalu mereka mengangkat tangan berdoa dengan alunan doa tadi, meminta Allah menganugerahkan kepada mereka rahmat dari sisi Allah, kasih sayang daripada sisi Allah, dan memberikan kemudahan serta pimpinan di dalam urusan mereka. Itulah tanda manusia yang benar-benar beriman. Dan Allah lah sebagai tempat yang paling utama untuk kita bermohon dan mengadu. Lalu Allah telah menidurkan mereka di dalam gua tersebut. Dalam ayat yang lain menyebut hampir 300 tahun. 300 tambah 9 tahun. 300 tahun adalah mengikut kiraan kalender Syamsiah. Sebab kita ni hidup ada dua jenis kalender. Satu berasaskan kepada kitaran dan peredaran matahari, yang kita panggil solar system. Satu lagi ialah kitaran dan peredaran bulan, yang kita panggil sebagai solar system. Kalau 300 tahun adalah mengikut kiraan kalender Syamsiah, peredaran matahari, plus 9 adalah mengikut kaedah peredaran dan kitaran bulan. Kerana setiap 100 tahun Syamsiah, setiap 100 tahun ikut peredaran matahari, kena top up, kena plus 3 tahun ikut peredaran bulan. 100 tahun, maka bulan Qamariah menjadi 103 tahun. 200 tahun, maka Qamariah akan menjadi 206 tahun. 300 tahun, maka Qamariah kiraan bulan akan menjadi 309 tahun. Jadi ada pengiktirafan tentang siapa yang mahu menggunakan kalender perkiraan timing mengikut perjalanan matahari dan mengikut timing perjalanan bulan. Satu tempoh yang cukup lama. Tapi kehebatan pada mereka ialah bila mereka bangun, tidak ada tanda-tanda, suasana dan condition pada diri dan tubuh mereka, pada fizikal mereka, pada tempat mereka tidur, pada persekitaran dan lingkungan gua pun tidak ada perbezaan sebagaimana mereka mula-mula masuk dalam gua tersebut. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam tempoh hampir 309 tahun. Kalaulah pada adat biasa kita ni tidur, kalau rupa saya macam ni tuan-tuan,
Hak misai tak berapa nak ada, janggut tak berapa nak ada, kena pula 309 tahun. Agak-agak bangun lagu mana? Janggut mungkin lebih pusat dah kot. Misai mungkin jadi macam tanglung dah kot. Rambut ni jadi macam ramli sarip dah kot. Kulit-kulit hak terik mengening ni jadi berkeduk-keduk habis dah kot 300 tahun. Mungkin muka ni dah cekung kot. Isi-isi ni tak berapa nak ada dah 300 tahun. Orang hak duk hidup hari ni 100, 120 pun tak berapa nak ada isi dah, apalagi 300 tahun. Tapi bila geng-geng pemuda beriman ni bangun, sama seperti keadaan mereka yang sebelum tidur. Tak ada efek, tak ada kesan. Bangun lagu ni juga, bangun lagu ni juga. Keadaan gua tak berlumut, tak ada batu pecah, tak ada retak, sama rasa sebelum tidur. Jadi sebab itulah bila Allah bangkitkan mereka kembali, untuk Allah menguji siapakah di antara dua golongan yang berselisih yang lebih tepat kiraannya. Allah sebut dalam ayat yang lain, satu golongan sebut kita ni dah tidur lebih kurang sehari dah. Satu lagi golongan kita dah tidur separuh hari. Walhal kedua-duanya sudah terkeliru. Bukan sehari dan bukan separuh hari, tapi dah 300 tahun kamu semua telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak habaq di sini apa dia tuan-tuan? Ni pemuda yang beriman. Ni pemuda-pemuda yang dianggap saleh di sisi Allah. Bangun daripada tidur pun Allah nak habaq sifat semula jadi yang ada pada manusia, walaupun sama-sama baik, sama-sama soleh, sama-sama beriman, bangun daripada tidur pun tidak akan terlepas daripada perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, perselisihan di kalangan mereka. Bangun tu, sehari kot, dah, separuh hari, dah, bukan separuh hari, sehari. Tu hak sama-sama baik. Apatah lagi kita hak jenis baik, bergaduh dengan hak tak berapa baik. Hak tak berapa baik, bergaduh dengan tak berapa baik. Salah tu, ni betul, ni betul. Adab hang pun salah, ni betul. Nah, habaq sifat semula jadi manusia. Tapi poin yang paling penting, bila kita baca ayat yang ke-13 seterusnya, kita akan rasa lain. Bagi orang yang memahami, dia akan rasa lain. Cuba tuan-tuan bayangkan. Gambaran ini dalam frame, dalam kerangka surah gambaran. Bayangkan dalam minda kita dalam bentuk gambaran. Kalau boleh contoh kita filmkan dan anggapkan sendiri. Sekumpulan pemuda ni lari, tentera duk hambat, tentera duk kejar. Ada gua. Mari kita masuk dalam gua, sembunyi dalam gua. Kita tengah susah, kita tengah ada masalah, kita tengah ada problem, angkat tangan, Rabbana atina fid dunya min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dengan bantuan daripada Allah, rahmat daripada Allah, Allah tidurkan mereka. Jelepuk, tidur semua 300 tahun. Bolak-balik kiri kanan, masuk cahaya matahari timur barat. Allah bangunkan mereka. Tiba-tiba ayat seterusnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami menceritakan kepadamu, kami mengkisahkan kepadamu, kami mengkhabarkan kepadamu, wahai Muhammad. Naba'ahum, cerita mereka, kisah mereka, riwayat mereka bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Tadi kita tengah syok nak tahu apa akan jadi lepas tu, tiba-tiba dia jadi macam plot twist. Kami menceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Pasal apa ayat jadi lagu ni pula? Kita akan nampak satu benda, 3 ayat sebelumnya adalah climax. 3 ayat sebelumnya adalah kemuncak kepada kehebatan, kepada keajaiban, kepada kemukjizatan tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua.
Bila sebut kemuncak, bila sebut klimaks, sedangkan ayat seterusnya datang, plot tu ditwistkan. Jadi macam Allah baru nak start balik, Allah baru nak mula balik. Faham tak? Okey. Pernah tak tuan-tuan tengok plot cerita yang bersifat non-linear? Contoh cerita Tamil. Mula-mula cerita tu, hero bergaduh dengan bos, ketua penjahat. Bergaduh punya bergaduh, tepuk tampak, sepak menyempak, flying kick. Akhirnya hero berjaya tikam perut ketua pengganas, perut ketua penjahat. Akhirnya kawan tu mati. Kita akan jadi awal cerita takkan mati dah bos. Biasa bos dalam fikiran kita mati di mana? Mati di 1 jam 50 saat. 1 jam 50 minit, 1 jam 55 minit, filem 2 jam. Tapi rupa-rupanya lepas pada hero bunuh tu, terus pengarah plot twistkan. Dia jadi 20 tahun sebelum itu. Barulah hero tu kecil balik. Rupanya kampung dia kena samun, kena rompak, rumah semua kena bakar dekat kawan ni, hak dia tikam tu. Keluarga dia hak perempuan dirogol, keluarga dia hak lelaki dibunuh, keluarga dia hak lelaki dibuat macam-macam. Dia seorang je selamat sebab tersembunyi di sebalik batu. Lepas tu dia startlah cerita-cerita tu. Last kali adegan hak mula-mula ni dia akan tayang balik. Pernah tengok plot macam ni? Cerita tengah klimaks, cerita tengah kemuncak, Allah, dia kembali 20 tahun kemudian. Maksudnya ayat ini kalau kita boleh gambarkan dan relatekan hari ini sama seperti trailer filem. Pernah tengok trailer filem? Bukan trailer hak punggah lori beras tu dah. Tu trailer panjang tu. Trailer filem bermaksud panjang tak trailer? Trailer ni biasa 2 minit, trailer biasa 3 minit. Tujuan apa trailer filem? Nak memperkenalkan filem hak bakal disiarkan, filem hak bakal keluar, filem hak bakal masuk pawagam. Jadi dia akan tunjuk trailer dulu untuk menarik minat. Contoh hak mudah faham. Sebab generasi depan saya ni paling senang sebut James Bond. James Bond tahu? Semua orang kenal James Bond tak? Sejak zaman siapa? Sean Connery ke, Roger Moore ke, Timothy Dalton ke, siapa lagi? Daniel Craig ke, Pierce Brosnan ke, tak kira lah. Dia akan tunjuk trailer. Apa dia trailer dia? Kereta kejar mengejar. Trailer dia apa? Tembok menembok. Trailer dia apa? Bom mengebom. Trailer dia bergaduh. Dia akan tunjuk action, aksi-aksi yang menarik, babak-babak yang menarik dalam masa 2 hingga 3 minit. Filem tak keluar lagi. Tapi bila orang tengok, oh, kejar mengejar saja-saja, tembok menembok saja-saja, bom mengebom saja-saja, mesti best cerita ni. Tujuan dia apa? Nak menggairahkan kita, menaikkan semangat, nak mengetahui lebih lanjut. Ni 3 minit, kalau 2 jam mesti meletup punya ni. Dia tunjuk dulu hak ni. Padahal kalau kira dia tak cerita hak awal-awal tu depa lari. Patut start di situ. Pasal apa depa lari ni? Tiba-tiba start kena kejar dah. Masuk dalam gua dah. Tidur dah. Habis tu. Maksudnya ni adalah climax, ni adalah trailer. Nak suruh bila kita baca, wow. Nak suruh bila kita baca, amazing. Nak suruh kita baca, menggairahkan untuk mengetahui lebih lanjut kisah para pemuda ni lagu mana sebenarnya. Kemudian baru plot tu tulis balik. Kami baru nak cerita padamu wahai Muhammad. Ni kisah mereka yang sebenar. Baik. Bila baca kisah ini kita kena faham asbabun nuzul dia. Sebab-sebab surah ini, ayat ini diturunkan pada Nabi sebab apa? Sebab adanya 3 soalan yang diarahkan dan ditujukan pada baginda. Suatu ketika dulu, orang-orang musyrikin Mekah ni, mereka dah jadi keliru. Kenapa mereka keliru? Kerana sejak lama mereka lawan Nabi, mereka tentang Nabi, mereka perangi Nabi. Sampai pada satu tahap mereka mula berfikir dan rasa macam ni. Kalaulah Muhammad ini
yang dia mengaku jadi nabi, yang dia mengaku jadi rasul, yang dia mengaku sebagai utusan Allah, tapi sekadar dakwaan sahaja, sebagai klaim dia sahaja, sebagai cakap-cakap palsu dan bohong sahaja. Dan kalau dia memang jenis macam ni, kita lama dah duk lawan dia, kita lama dah duk tentang dia, kita lama dah duk perangi dia, berbaloi belah kita. Pasal apa berbaloi? Sebab hak kita lawan, hak kita tentang, hak kita perangi ni sekadar dakwaan, mengaku-ngaku nabi dan rasul, rasa kuat belah kita. Tapi lagu mana pula kalau sekiranya sejak dulu kita duk lawan, kita duk tentang, kita duk perangi, dia tu nabi hak sungguh, rasul hak sungguh. Tak kena sakam belah kita pula tu. Jadi nak tahu nabi atau rasul hak sungguh lagu mana? Hubungan kenabian dan kerasulan bagi masyarakat di Mekah nun sejauh terputusnya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Lepas Nabi Allah Ibrahim dulu, lepas Nabi Allah Ismail dulu, tak ada dah susu galo dan rangkaian Nabi dan Rasul melalui jalan ni kecuali yang terakhir ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeza dengan orang-orang Bani Israel yang beragama Yahudi. Mereka terlalu dekat dan sinonim dengan salasilah Nabi dan Rasul. Ramai yang datang daripada jalur, daripada belah, daripada keturunan mereka. Bahkan kitab-kitab sebelum ni, sebelum Al-Quran pada Nabi yang terakhir, Taurat turun pada mereka, Zabur turun pada mereka, Injil pun turun pada mereka. Jadi mereka ada manual dalam hidup. Mereka ada kitab yang dalam bentuk syariah, dalam bentuk hukum hakam, bagaimana cara yang sebenarnya harus mereka hidup beragama. Jadi orang-orang di Mekah tak ada panduan ni. Kita nak tentukan sungguh ke tak sungguh. Jadi kita kena pergi tanya siapa? Pergi tanya ulama-ulama robbai-robbai Yahudi di Madinah. Maka dihantarlah dua orang utusan yang mereka anggap paling cerdas dan paling intelijen, Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'is. Dua orang ni pergi ke sana, ringkas cerita sikit pasal Nabi Muhammad, bla 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 bla, gedebak. Nabi Muhammad ni macam ni, keturunan ni, keluarga ni, anak siapa, bilah-bilah bicara dia lagu mana, perangai dia lagu mana, akhlak lagu mana, dakwaan dia Nabi tu lagu mana, dakwaan dia sebagai Rasul lagu mana, cerita lebih kurang. Kalau nak tahu dia benar-benar seorang Nabi dan Rasul, maka kamu balik tanya dan bawa soalan ni, jumpa dia. Tanya pada dia 3 soalan ni. Kalau dia boleh jawab, maka dia benar-benar Nabi dan Rasul. Kalau dia tak boleh jawab, dia adalah Nabi dan Rasul sekadar dakwaan claiming dia sahaja. Tuan-tuan pun tahu 3 soalan ni. Nombor 1 pasal siapa? Pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah dalam sebuah gua, Ashabul Kahfi. Soalan yang kedua tentang seorang raja dan pemerintah yang menguasai timur dan barat, yang melakukan lang buana perjalanan yang jauh, merujuk kepada Zulkarnain. Dan soalan yang ketiga ada dalam surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tanyakan kepadanya tentang isu dan permasalahan ruh. Jadi ringkas cerita, bawa balik soalan ni, tanya Nabi. Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? 3 soalan ni Nabi boleh jawab ke tak boleh jawab? Tak boleh jawab. Nabi tak tahu. Nabi tak ada ilmu tentang 3 soalan ni. Nabi tak ada pengetahuan tentang 3 soalan ni. Nabi tak ada informasi pun tentang 3 soalan ni. Tak ada. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui hal-hal yang melibatkan perkara ghaibiyah, kecuali setelah Allah mewahyukan kepada baginda, barulah baginda tahu. Tapi nak harap dengan ilmu sendiri, pengetahuan sendiri tentang perkara gaib, Rasulullah tak tahu. Sebagai contoh mudah peristiwa ni,
Ashabul Kahfi sebelum Nabi lahir, Zulkarnain sebelum Nabi lahir. Persoalan roh lagilah tak tahu. Jadi bila tak tahu, Nabi mengharapkan Allah menyampaikan wahyu atas persoalan tadi, nak bagi jawapan kepada golongan musyrikin yang bertanya. Nabi mengharapkan turunnya wahyu, tapi dalam tempoh 15 hari 15 malam wahyu tak turun. Ada riwayat yang menyebut 17 hari 17 malam tak turun. Sedangkan kawan ni hari-hari duk mari ni, lagu mana? 3 soalan ni boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Mari pula boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Mari pula boleh jawab ke tak? Tak boleh jawab. Tuan-tuan, 15 hari 15 malam kira sabak dah tu. Kalau kita 3 hari rasa naik tangan naik kaki dah. Lagu mana jawapan hak saya tanya tu? Nanti esok hang mai esok Kita mari pula esok lagu mana? Esok hang mai. Kali ketiga tu agak-agak lagu mana? Aku pandang 3 kali. Aku bercakap dengan orang, aku tanya orang ni, dia naik benda lain. Dia jadi benda lain. Jadi antara jawapannya ialah surah Al-Kahfi dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tu adalah jawapan. Dan ini adalah jawapan kepada soalan yang bertanya. Mereka tanya apa? Tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Tapi kita kena ingat satu benda. Bila soalan ini ditanyakan kepada Nabi, perkara penting yang harus kita perhatikan ialah sumber dari mana soalan ini datang. Dari mana soalan ini datang? Dari Rabai, dari ulama Yahudi di Madinah. Jadi bermakna atas kemungkinan-kemungkinan soalan ini dipersoalkan, dipertanyakan kepada Nabi, sudah pasti jawapan ada pada mereka. Mungkin kisah Ashabul Kahfi, mungkin Zulkarnain, dan mungkin persoalan ruh ni telah tercatat di dalam kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum ni. Kita ambil atas beberapa kemungkinan. Kita jarang nak jumpa, kita jarang nak bertemu jenis manusia yang tanya soalan pada orang lain sedangkan dia sendiri tak ada jawapan kepada soalan yang dia soalkan. 2 campur 2. Saya tanya anda. Tapi kalau orang tanya balik, hang sendiri tu tanya orang tu, hang sendiri tanya aku ni, 2 campur 2, hang ada jawapan tak? Aku tak tahu jawapan dia, tapi aku reti tanya je. Jarang kita nak jumpa orang nak tanya soalan kat orang, dia tak ada jawapan. Kecuali dia dah ada jawapan. Walaupun tak berapa tepat, tak berapa nak betul, tapi dia ada jawapan atas soalan yang dipertanyakan. Dan bila dia nak mendengar jawapan daripada Nabi, bila dia nak mendengar jawapan daripada Nabi, dia akan jadi benchmark. Dia akan jadi penanda aras dan penilai untuk menentukan kebenaran, kesahihan atau sebaliknya. Sebagai contoh, bila saya tanya 2 campur 2 4, di sisi saya sudah ada jawapannya 4. Itulah dia punya benchmark, itulah dia punya penilai, itulah dia punya penanda aras. Bila orang tu jawab 5, auto saya akan cakap salah. Kenapa salah? Sebab penanda aras dah saya punyai. Hak sebenar 4. Sebab tu berani mulut saya kata salah. 2 campur 2 naik 9, salah. 2 campur 2 14, salah. 2 campur 2 4, betul. Kenapa saya berani cakap jawapan dia betul? Kerana itulah jawapan yang sebenar. Tetapi kenapa digunakan lafaz al-haq? Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. Kerana apabila riwayat ini datang daripada orang-orang Bani Israel, lebih mirip lagi orang-orang berbangsa dan beragama Yahudi, maka harus dicermati riwayat mereka. Sebab banyak dah kes-kes yang kita klasifikasikan sebagai bentuk Israeliat, bentuk dongengan mereka, asalnya sesuatu kisah, asalnya sesuatu peristiwa tu ada, tapi berlaku apa? Penambahan, tokok tambah, pengurangan.
topak sikit, topak sana nak bagi sedap, nak bagi hebat cerita. Tapi hak Allah nak bagi kat Nabi sebagai jawapan ni, hak benar-benar pure, hak benar-benar asli, hak benar-benar tulen. Ni cerita mereka hak sebenar. Baik, siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bila Allah sebut, itulah yang diangkat di dalam tema utama surah ini, iaitu tema akidah, tema tauhid dan tema keimanan. Sifat bagi para pemuda tu beriman. Benda inilah yang paling penting. Cerita nombor satu, akidah mesti nombor satu, iman mesti nombor satu, kepercayaan mesti nombor satu. Itulah yang ditekankan dalam agama kita, dan tema keimanan, tema tauhid, itulah yang Allah nak angkat melalui sifat pemuda yang melarikan diri. Tuan-tuan tahu kan 4 plot dalam surah Al-Kahfi. Nombor 1 ialah plot fitnah pada akidah. Nombor 2, kisah pemilik 2 kebun adalah plot fitnah kepada harta, dunia, material. Dan plot yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah plot fitnah kepada ilmu dan pengetahuan. Dan plot yang keempat, Iskandar Zulkarnain Ya'juj Ma'juj, adalah plot fitnah kepada kekuasaan dan kepimpinan. Jadi apa yang kita hadapi dalam dunia hari ini, sampailah dunia akan dikiamatkan oleh Allah, tuan-tuan akan menyaksikan 4 fitnah besar ini. Akan datang fitnah pada kepercayaan, pada akidah, pada keimanan kita. Akan datang fitnah pada godaan dunia, material. Akan datang fitnah pada ilmu, pada maklumat, pada informasi. Akan datang fitnah pada politik, pada penguasaan, pada kepimpinan. Itu hak paling besar, kalau tuan-tuan perhati. Dan bila keimanan ni dikaitkan dengan siapa? Fityah. Apa dia fityah? Pemuda. Inilah pentingnya semangat kepemudaan dan kepemudian. Sebagai